We are completely ready for pentadbiran untuk pergi, and team and coaches, all of us will be announcing it in 7 to 14 days for KL City 2024-25 season. Dan melalui proses dia, 17 Disember 2023 kita buka pre-order untuk jersey. Maksudnya kita dah bersedia dari segi pentadbiran lah. First pre-order was open, ada fan dapat sneak peek jersey baru kita, dan Mac 9 sekali lagi kita akan open the second pre-order for jerseys. Season pass dengan team launch akan berlaku pada April 20. Okay. Kita ada beberapa event yang sangat besar tahun ni yang tidak pernah ada, di mana kita telah bergabung dengan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Berdasarkan yang nampak jersey kita tahun lepas ada Low Carbon City, itu adalah National Agenda ESG Going Green. Dia bersama dengan Low Carbon City, di mana kita tengah memupuk dan awareness of wanting to drive electric cars. So dengan tu ada event setiap bulan di stadium bola sepak Kuala Lumpur, Teh Hijau bersama DBK setiap bulan. So bersempena dengan itu pada 20 April kita akan launch pasukan dan juga season. Tapi sebelum itu sudah tentu pre-season akan bermula somewhere between 20 to 25. Kita akan umumkan segalanya dalam give me about 14 days. Kita sedang memastikan bajet kita di mana tadi YB mengatakan kita masih sedang mencari, mungkin dah dapat, maybe we are looking at about 7 to 8 months dah ada. But realistic dia kena cari juga. Sebab saya nak katalah ramai tanya soalan yang sangat baik, tapi bola sepak ni agak susah apabila fanbase KL orang tahu. So it's regards to merchandise sales. Jual beli player, market dia tak ada. And then you know our broadcast industry pun hanya satu player saja dalam broadcast industry. And you all are here. Tak ada bidding war. So bukan mudah untuk pengelola liga untuk dapatkan dana yang lebih sebab tak ada bidding war. So bagi saya kalau 4 struktur yang paling besar yang mana Eropah punya klub ada, di mana penjanaan duit Manchester United, Liverpool semua yang mana diorang jana, kita kadang-kadang tak tanya soalan kat diri kita, how is the money coming? Itu sebab YB terpaksa, Tuan Presiden terpaksa cerita panjang pasal politik dan di mana duit dia datang. Sebab apakah option lain? Jangan tipu diri. Kita tanya mana kelab yang sedang berjaya pun, tanya siapa di belakang mereka. Kita akan dapat jawapan. So, we are the same. Kita sangat mengambil contoh pasukan-pasukan yang sedang mempunyai support kerajaan yang baik. Kerana bola ni sangat penting, merupakan sukan nombor 1 kat negara. Apabila Romal Morales score, semua gembira. Tapi the planting the seed happens here. Pada Disember 24 Disember 2020 saya sign dia pada 1 hari sebelum Christmas. Dia mula, tak ada orang, 8 kilo berat datang. First day dia datang, boleh nak hantar dia balik. Ni football player atau what is this? Dia tanya saya. So the thing starts there. So for me, balik kepada plan club. Ini adalah plan-plan yang sangat penting kerana ini juga merupakan revenue. So saya sangat meminta kepada fan yang hadir, yang minat, yang ada komen baik, buruk, saya berterima kasih kerana mereka kisah. Baik atau buruk mereka kisah. If you are a KL citizen, kamu penyokong Man United dengan Liverpool, kamu boleh bangga cakap tapi kamu tak pernah datang ke KL yang dulu kamu kata KL kat bawah tu sebab tak nak sokong. Apa alasan kamu sekarang if you are a citizen of KL? Bagi saya it's almost a crime when you go out. Saya ni bekas bekerja dengan Liga Inggeris ni. Peminat juga. Tapi this is my home. Saya ingat saya punya roots. So if you are not a fan, I'm again pleading to the fans of Kuala Lumpur. If stadiums are not filled, tadi Tuan Presiden dah kata nak 10,000 orang. Even if we get 2,000 a game, adalah revenue generation yang berdikari. Mana nak duit jatuh daripada? Yang kita sangat berdiri kat sini ni, tak lari ni, kira adalah dia punya passion. Nak face you orang, face apa yang sedang berlaku. Banyak buruknya, kata banyak benda yang sedang berlaku, tak apa. Kita masih mengharungi untuk memastikan keadaannya elok. Dan keadaannya akan elok dalam masa terdekat. Fadilul dah tanya tadi, the dates is already set with the regulatory body, kan? Badan-badan yang ada, kita dah bagi surat dalaman. Kita akan ke player dalam minggu ni untuk bagi tahu tarik bayaran kita. As soon as we get, dah dekat dah. So 23 akan jadi pas. Positifnya now 2024 dalam 14 days kita akan dah full team, jersey launch, team launch, training ground. Kalau kita tak ada kat bahagian KL, saya akan balik ke PKNS like last year, 6 bulan terakhir kita bayar ke PKNS untuk dapatkan PKNS. Kita ada lagi kita punya training ground kat Pudu, tapi that one maybe we'll lose for underage. Tapi first team yang standard memang kena standard kerana ada kemungkinan kita main di peringkat Asia. Ramai yang tahu. So KL will be ready for that. Setiap kali kita macam ni, tahun lepas pun berlaku. Sebenarnya masa tahun AFC Cup, kalau kamu kembali
Di Februari tu ada satu tempat tu mana lepas menang Malaysia Cup berlaku juga benda ni. Lepas tu kita harungi, and what happened, we became number 2 in Asia. Ramai tak ingat, pernah lalui, ada pengalaman, dan we don't want to be here. The questions I know you all are asking, will this happen again? If you ask me, we are working really hard to make sure kita live within our means. Apa yang kita kumpul, kita cuba dapatkan, tapi kita takkan hilang kita punya satu. Saya dengan Presiden, dengan Tuan Okman, competitiveness. Apabila saya hadir di sini, Tuan Okman dia kata dengan saya, Presiden, the reason I brought you in is because I want KL to compete. Itu nombor satu punya tu. Itu dah tanggungjawab saya. I'll take full responsibility of building the team, setting up the direction, the coaches, the players. Kalau gagal, salah saya. Tapi dari segi duit ni, bukan mudah. KLFA not business company. KL City is a very newly 3 years old company. Tapi kita sedang melakukan satu struktur yang baik, di mana yang paling penting, ada yang ada duit tak boleh dapat result. Kan? Bukan mudah, ada duit pun tak boleh dapat result. So bagi saya, di sinilah KL City punya kelebihan dengan result yang ada. Kena konsisten, tetapi cabaran dia untuk mencari duit. And the plans are in place. Kita ada few program CSR tahun ni. Kita akan reach out to BTR punya kawasan sebanyak boleh dalam Tuan Razak untuk reach out to most of the kids. Town hall bersama penyokong akan dilakukan May 3rd, May 4th. Just 1 week before kick-off, so Rhino dapat jumpa player, team, management, semua sebelum season bermula. Kita akan buat town hall dengan diorang. Masa tu pun jersey dah ada, semua dah ada. Dan pre-season kita sedang memastikan ada Piala Menteri Wilayah. Okay, the last part of Piala Menteri Wilayah will be our last preparation. Kita sedang cuba dapatkan quadruple 4 pasukan. Kita sedang bergabung dengan beberapa pihak yang besar untuk memastikan adalah introduction of new things. Tapi quadruple maybe 4 teams. Piala Menteri Wilayah yang biasanya 2 team. Piala dah ready. Dan saya rasa pre-season kita akan strong kali ini. Walaupun nampak je kita start lewat, tapi saya rasa kita perlukan 6 hingga 7 minggu. Dan we are well ahead of that for me to be strong, because Liga hampir 14 bulan. Takut next year dia orang burnt. That's my concern lah. Tapi let the coach decide bila kita umum coach. So that is the plans in place. Anything you can watch our social platforms. We are completely ready for pentadbiran untuk pergi. And team and coaches, all of us will be announcing it in 7 to 14 days for KL City 2024-25 season. So, Bos Terik, mungkin ada rumus mengatakan bahawa minat Arsenal dekat sebagai coach, dan soalan kedua saya, adakah akan berlaku perombakan besar-besar untuk KL kali ini? Secara natural, antara kejayaan terbesar KL City saya pernah katakan adalah menyimpan player yang ada. Tahun ni ramai nampak apa maksud saya. Kita bajet tak besar. Lepas menang Piala Malaysia, masih simpan hampir 90%. Hilang Daniel T seorang. The following year, hilang Irfan Zakaria, 1 or 2. Tapi nak simpan diorang ni after 3 years dengan performance yang ada dengan sekarang ni, national status, naturalized status. Of course, it's not that we want to rombak. We don't have the players here because we cannot afford that, most of them. Tapi realiti kita masih ada struktur yang kuat. Bila saya umum, you akan nampak saya masih mempunyai banyak struktur asal kita akan continue dan akan ditambah baik dengan recruitment yang mana masa kita buat 2021 pun ramai tak kenal player KL City. After Malaysia Cup semua kenal lah Kevin Mendoza, kenal lah Gigi, kenal lah Romel Morales. Tapi before that, so the recruitment has to be strong again. So saya balik kepada asal, recruitment kita akan tinggi dan ada few things yang saya akan announce dalam 7 to 14 days. Harap benda tu berlaku and we will have another team that KL can be proud of. That one is my responsibility and management responsibility. Paling minima, of course we have to go with 7. Sebab 6 akan ada di atas padang dan 1 di bangku. Jika betul-betul kita tak ada, then maybe we are reduced to 6 or 5. Tapi we will go with the current thing, at least 6+1 unless we have better budget. Kita ada Menteri Wilayah ni mungkin mudah sikit untuk kita nak yakinkan betapa pentingnya bola sepak. Bila kerajaan baru ambil alih, Menteri Wilayah adalah Anwar Ibrahim. Takkan saya nak cakap dengan dia pasal bola sepak. Nak cakap dengan dia pentingnya bola sepak. I mean, he's the Prime Minister. Very awkward lah dia dengan segala masalah yang dia hadapi. Saya pergi, saya minta duit je lah bagi kurang kita punya tanggungan. Tapi nak explain to him why football is important, why DBKL harus menyokong dan sebagainya. He's the Prime Minister, takkan aku nak sembang bola sepak dengan dia kan. So awkward. Tapi sekarang ni Dr. Zaliha ada sebagai Menteri Wilayah.
Walaupun dia mungkin bukan kaki bola, tapi boleh, at least boleh ada masa untuk nak bijak, ya, dan nak ceritakan dan nak tunjukkan kejayaan yang telah kita capai dan mengapa di BKL sepatutnya pasal dia ada only ones yang boleh memberikan sokongan dan kaedah-kaedah yang boleh difikirkan untuk menentukan bahawa ada sumbangan CSR daripada semua kontraktor-kontraktor di BKL. Ya, I mean if all the contractors yang dapat projek dengan di BKL semua beri sumbangan, ya, digalakkan untuk beri sumbangan. Kalau tak nak diwajibkan, digalakkan beri sumbangan. The problem is solved. Because ni di BKL punya bajet, kontrak dan sebagainya in ratus juta kalau tak bilion. Kan, kalau dapat 3% je dah cukup dah. Ban kita bukan nak minta banyak, kan. Okey. Nak tanya berkenaan KPS ada bagi kerang untuk saliran dengan rumput kan. So untuk stadium KL ni macam mana? Ada ambil saliran tak? Saya dah hubungi Hana dan beritahu kepada dia bahawa duit itu oleh kerana kita tak ada kerajaan negeri sepatutnya diberikan kepada DBKL kerana stadium ini adalah di bawah jagaan DBKL. Dan untuk untuk Liga Super bagi KL inilah stadiumnya. Ya, dia tak ada main stadium dekat Putrajaya ke kat Labuan ke kat tempat lain, dia main dekat sini. So this is the stadium dan oleh kerana DBKL yang menjaganya, maka yang 500,000 daripada KBS tu patut diberikan kepada DBKL. Dan bila TMJ pun dia nak top up dengan 300,000 pun, tu pun seharusnya diberikan kepada DBKL. Tapi kalau dia orang nak bagi KLFA, kita tak tolak lah kan. Cover. So masa ni tak ada apa-apa penambahbaikan ke update dekat Padang Belaku? Belum lagi. Tapi Hana dia kata okey, dia take note lah yang saya punya cadangan bahawa patut diberikan kepada DBKL dengan menyatakan dengan jelas apa yang perlu dilakukan. Duit ini untuk apa, ya? Minggu lepas saya dapat tahu bahawa stadium kembali kepada DBKL dan apabila berjumpa dengan Datuk Bandar ketika event, dia bersetuju bila menerima duit daripada KPS akan mula dengan fasa pertama iaitu saliran drainage akan dilakukan sebelum bermulanya Liga Super. So itu akan mula dalam masa terdekat, InsyaAllah. Kebanyakan kembalinya stadium kepada DBKL ni, mungkin KLCT atau KLFA ada plan lah untuk buat something dengan stadium untuk bagi generate income ke dalam direct. Itu yang saya sebutkan tadi, kita nak supaya kalau boleh DBKL kembali kepada amalan sebelum datangnya menteri wilayah yang berkenaan, yang berikan pada pihak swasta, ya, tapi berikan pada KLFA. Kerana stadium ini sebenarnya dari segi niat dan tujuannya adalah untuk pasukan bola sepak Kuala Lumpur. So bagilah kepada KLFA, biar KLFA jaga. Selama ini itulah amalannya, dah berbelas tahun, kalau tak berpuluh tahun, tapi bila menteri wilayah yang tersebut masuk, dia bagi kepada syarikat swasta. Tu yang buat kecoh dan maintenance very bad, semua teruk. Tandah-tandah pun tak boleh diguna dengan sepenuhnya. So kita haraplah DBKL akan kembali kepada amalan yang biasa sebelum menteri itu. Actually, saya pegang pasal stadium lah. Dulu bila tahu kita pegang kontrak, semua sewaan semua kita bagi dan raya. Kita hanya ambil 10% daripada amount yang ada. Kalau dapat 300,000, kita cuma dapat 30,000 je kita bagi. Yang semua kita bagi, kita tak usik pun, kita ambil 10% saja. Tapi kita jaga dengan baik. Mana DBKL bagi kita 14,000 sebulan untuk kita manage stadium. Bersihkan bilik air luar, bukan kecil, stadium besar, tapi kita manage 14,000 tak apalah. Kita buat juga. Rosak semua kita buat, tak ada masalah. Bila bagi orang lain tu jadi masalah, kita tak bercampur. Bila bagi lagi kita tak bercampur. Biar ada orang buat sendiri. Tapi bila banyak benda defect yang berlaku, kita cuba beritahu DBKL, tapi bila DBKL serah pada company yang menjalankan itu tapi tak buat. Jadi banyak defect lah. Lepas tu berlaku sekarang, saya ingat defect ni very bad lah kat sini. Cuma yang kita jaga sekarang ni sebelah kita lah. Mana office kita jaga dengan baik. Yang lain tu kita tak ada buat apa lah. Itu lah. Rasanya tahun lepas Stanley ada bagi tahu pasal tengah deal dengan penaja yang berminat nak target. So boleh kongsikan progres
Satunya kita macam Tuan Presiden kata tadi, kita berusaha dengan UBB lah. Nombor satu sebab mereka merupakan konsisten dah beberapa tahun dengan Datuk Seri Dr. Syamil. Yang kedua, dengan usaha semua di sini kita pun dapatkan seorang lagi, Data Sonic, yang telah membantu kita dalam musim baru. Mereka dah bermula untuk bergerak. So itu adalah harapan kita dalam masa terdekat, menggunakan itu untuk menyelesaikan juga peringkat tamu. Kita sudah sedang usaha sebenarnya lebih kepada seorang yang boleh bergabung dengan kita untuk run the club. Itu yang tadi kita katakan, investor, tunjuk minat, kita tunjuk yang mereka mempunyai kemampuan. Tapi kita strict kali ini, kita nak pastikan mereka meletakkan satu fund di mana fund itu digunakan untuk bayar gaji, supaya kita boleh cover the whole season. So itu adalah sesuatu yang perlu diteliti dan perlu kita tunggu untuk tengok kalau mereka boleh lakukan apa yang kita minta. So kita strict kali ini, kau cakap dulu lah di mana kita terpaksa. So perbezaan cara kita di kali itu dengan kali ini. Stan, boleh tahu status capital spending Paulo Jose macam mana? Ada kontrak lagi ke atau macam mana? Paulo Jose punya kontrak. Dia masuk lagi player ke? Yes. Ada nak jual ke player untuk dapatkan dana Paulo Jose? Aset pasukan? Kita tak dapat bagi tahu, tapi kita ada jual satu dua player dalam last season. Tak besar, tapi ada permulaan untuk kita jual mana player yang mana kita rasa jika beliau hendak ke klub yang lebih besar. So tentu kita pun bangga kita telah jual. So that will happen. Tapi Paulo Jose merupakan player yang dah dekat 8 tahun bersama kita, daripada zaman KLFA ke KL City sekarang. Dan saya rasa dia akan, you pun pernah dengar, dia nak bersara. Of course dengan keadaan yang dia dengar time tu ada perbezaan dengan sekarang lah. Sekarang dia akan dapat information yang lebih tepat. Saya rasa dia tidak akan bergajak ke mana, sebab dia punya hati di sini, bukan apa. Firstly the player wants to be here. Dia pun pernah dengar benda yang, so he will be here. One last question. Stanley cakap pasal ada team launch nanti. Adakah KL City tu akan berwajah baru dari segi mungkin logonya ke, warnanya ke dan sebagainya? So saya ada berbincang dengan pihak pengurusan lah, Jalan KL City. Di sini bahagian yang boleh katakan sedang berusaha sama dengan fan-fan, local fan. Satunya ada collaboration dah, PKL dengan 100, kita punya disiplin PKL atas usaha beberapa fan, kerjasama dengan klub. Yang kedua, dari segi untuk bagi fans something, saya rasa kita akan memberitahu dalam masa terdekat tentang mungkin jersey ketiga ataupun jersey Piala Malaysia kita, di mana fan dapat design, dan then after that we do a voting process. So the fans will be involved dengan mereka dalam, sebab diorang saya tengok boleh design. So of course itu adalah first step. Bab logo, saya rasa benda itu saya terbuka. Saya rasa bila kita buat town hall, kita kena address the team. Saya di mana saya logo itu, saya I'm not attached to the logo. Tapi you nampak result 3 tahun, you should know that football has a bit of Feng Shui terlibat. 3 tahun, 3 final consistently sitting in the middle despite all the limitations we have. Of course that is something that we can discuss, tapi saya amat terbuka jika ada pandangan lain. Bila town hall session we can discuss, no problem.